Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Nah, ini satu lagi berita duka cita untuk Perikatan Nasional, terutamanya pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sendiri. Sebelum ini Muhyiddin Yassin ada membuat kenyataan Parti Bersatu akan bertanding bagi pilihan raya negeri Sabah. PRN Sabah akan datang. Nah, pada akhirnya satu lagi parti komponen di dalam Perikatan Nasional antara parti yang terkenal di Sabah, yaitu SAPP, umum kejutan besar kepada PN. SAPP umum keluar Perikatan Nasional. Oh, ini satu lagi duka cita diterima untuk Muhyiddin Yassin selaku pengurus PN. Apa sebab SAPP umum keluar PN? Adakah tak puas hati dengan keputusan-keputusan kepimpinan tertinggi PN, yaitu Muhyiddin Yassin sendiri? Adakah berkaitan dengan keputusan pengurus PN itu untuk bertanding di Sabah? Parti Maju Sabah SAPP mengumumkan menarik diri daripada PN susulan pendirian gabungan itu untuk bertanding pada PRN Sabah. Presiden SAPP Yong Teck Lee berkata, keputusan dibuat pada mesyuarat Majlis Tertinggi SAPP pada 23 November lalu dan telah dimaklumkan kepada ibu pejabatnya. Adakah ini akan menjadi permulaan kepada kehancuran karamnya kapal Perikatan Nasional? Mungkinkah ini menjadi parti yang keputusan SAPP menjadi satu permulaan kepada parti di dalam gabungan PN yang juga akan keluar daripada PN, ataupun mungkin daripada ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri. Sebelum ini ada Adun Bersatu yang sah mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Nah, adakah ini mungkin lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin dalam PN bakal tarik sokongan? Saudara-saudara, dalam perkongsian ini jelas kelihatan bahawa PN ingin bertanding dalam pilihan raya Sabah akan datang. Satu pendirian yang bertentangan dengan pendirian dan dasar SAPP yang selama ini menyatakan bahawa semua 73 kerusi DUN Sabah hanya ditandingi oleh parti-parti tempatan Sabah. Pendirian SAPP ini selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 dan Autonomi Sabah. Kami tidak boleh berkompromi dengan komitmen kami untuk memastikan bahawa pilihan raya bagi DUN Sabah kekal di bawah bidang kuasa parti-parti tempatan, bebas daripada campur tangan parti-parti yang berpusat di Semenanjung, kata Yong dalam satu kenyataan. Adakah dengan ini Muhyiddin Yassin telah melakukan satu keputusan yang salah? Adakah dengan ini Muhyiddin Yassin tidak layak untuk menjadi kepimpinan tertinggi Bersatu ataupun PN? SAPP merupakan satu-satunya parti komponen dalam Pakatan Pembangkang di Sabah. Parti itu pernah menganggotai BN sebelum menyertai PN dan gabungan Sabah Rakyat Sabah GRS. Sebelum ini SAPP tidak bersetuju dengan cadangan agar parti-parti nasional bertanding dalam PRN. Yong yang juga bekas Ketua Menteri Sabah pada September menggesa PN agar tidak menyertai pilihan raya negeri. Namun Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, keputusan sama ada PN akan bertanding pada PRN Sabah atau tidak akan ditentukan sendiri oleh gabungan itu. Ini bermakna keputusan itu bukan dibuat pihak lain termasuk SAPP. Saudara-saudara, ada rakyat Sabah berkata tidak mahu menerima parti PAS, tidak mahu menerima Parti Bersatu dalam PRN Sabah. Ada yang kata Muhyiddin dah tak ada harapan, Hadi Awang dah tak ada harapan untuk bertanding di Sabah. Tidak akan menang punya, tidak akan diterima. Tapi pada akhirnya kita nantikan saja pada PRN Sabah apa yang akan berlaku. Saudara-saudara, adakah Muhyiddin, adakah Hadi Awang bercita-cita
untuk menawan Sabah dan mereka akan menjadi kepimpinan tertinggi kerajaan negeri Sabah. Oh, bayangkan Muhyiddin Yassin atau Hadi Awang jadi ketua menteri. Adakah perkara itu relevan ataupun boleh berlaku atau mustahil untuk berlaku? Coba komen di bawah. Selepas Menteri Besar Terengganu, Dr. Sam ataupun Ahmad Samsuri sah meletakkan jawatan sebagai Bendahari Agung Perikatan Nasional. Nah, banyak spekulasi, banyak pandangan daripada netizen dan rakyat Malaysia susulan peletakan jawatan tersebut. Adakah PAS menunjukkan bahawa PAS adalah abang besar di dalam PN? Presiden Bersatu selaku pengurus CPN Muhyiddin Yassin daripada Parti Bersatu, manakala Hadi Awang Presiden PAS. Timbalan pengurus CPN, adakah PAS yang mempunyai jumlah ahli parlimen paling banyak di dalam gabungan itu yang sepatutnya menjadi pemimpin paling tinggi dalam PN? Nah, berkaitan dengan peletakan jawatan Ahmad Samsuri, ada satu tulisan yang saya lihat, artikel berita daripada Malaysia Kini. PAS cuba tunjukkan kepada Bersatu siapa abang besar dalam PN. Pemerhati politik menyifatkan PAS sedang menunjukkan siapa abang besar sebenarnya dalam PN apabila naib presidennya Ahmad Samsuri meletak jawatan selaku Bendahari Agung PN. Bagi penganalisis sosiopolitik dari UM Awang Azman, peletakan jawatan itu merupakan tanda protes PAS terhadap kepimpinan PN. Katanya, PAS perlu diberikan jawatan strategik dalam PN selaku parti yang mempunyai kerusi paling banyak dalam gabungan itu. PAS perlu jawatan strategik sesuai dengan kedudukan mereka sebagai parti yang besar. Agihan kerusi macam tak cerminkan sumbangan besar PAS kepada PN. Peletakan jawatan Ahmad Samsuri merupakan tekanan kepada kepimpinan PN untuk mengiktiraf sumbangan PAS. Terdapat keperluan untuk bincang semula agihan jawatan PN dan juga strategi dalam PAS untuk menunjukkan ketegasan. Pilihan raya dalam masa 2-3 tahun lagi. Oleh itu, penting untuk PAS tunjuk bahawa mereka tak ikut telunjuk Bersatu. Situasi ini akan melemahkan PN dan bagi saya perlu ada rundingan semula yang realistik. PAS berasa mereka abang besar yang sebenarnya dalam PN. Peletakan jawatan Ahmad Samsuri sebagai Bendahari Agung jelas menterjemahkan rasa tidak puas hati terhadap dominasi Bersatu dalam PN. Lidah rasmi PAS Harakah Delhi melaporkan pengumuman itu dibuat melalui satu kenyataan ringkas kepada barisan kepimpinan PAS Pusat. Jadi, adakah PN akan dirombak semula dan Muhyiddin Yassin tidak lagi akan dipilih untuk menjadi pengurus CPN? Dan pengurus CPN yang baru, mungkinkah Ahmad Samsuri sendiri? Saudara-saudara, Anda rasa apa yang bakal berlaku kepada PN?